أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatankuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah pada malam ni kita teruskan pada muka surat 61. Sambungan daripada perbahasan kepentingan zikir. Pada perkara yang kedua, tuan-tuan. Cuma walaupun di dalam ni ada 5 ataupun 4 kelebihan zikir, tapi saya gabung-gabung tuan-tuan sekalian ya. Perkara yang kedua tu antaranya ialah menyelamatkan diri seorang hamba daripada azab Allah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuat. Jadi salah satu daripada perkara yang paling utama tuan-tuan sekalian ya, ataupun perkara yang paling mudah untuk saya dengan tuan-tuan kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan ahli keluarga kita, ya bila mana kita berzikir kepada Allah ataupun kita ingat kepada Allah. Seseorang hamba yang berzikir dan tidak berzikir diibaratkan orang yang hidup dengan orang yang mati, ya, dan membebaskan diri daripada berkawan dan dikuasai oleh syaitan. Jadi 3 perkara lah di sini tuan-tuan sekalian ya. Saya rasa yang ini tak perlu saya hurai panjang sangat pada tuan-tuan ya. Saya yakin tuan-tuan sudah cukup faham. Ya, salah satu daripada perkara yang disebut sendiri oleh baginda Rasulullah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang berzikir itu diibaratkan orang yang hidup. Orang yang lalai itu diibaratkan orang yang sudah mati. Ya, kerana kehidupan yang sebenar ialah kehidupan dengan Allah, kehidupan beragama. Ya. Kehidupan beragama tuan-tuan sekalian ya. Tidak dinamakan kehidupan kalau tidak hidup beragama, dan tidak dinamakan beragama kalau tidak hidup lupa kalau tidak hidup ingat kepada Allah. Ia bahkan hidup dalam keadaan lupa kepada Allah. Dan ada ayat Quran juga, wa may ya'shu an zikrir rahman, sesiapa yang hidup dalam keadaan tidak berzikir pada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, Allah akan letak seekor syaitan untuk jadi kawan rapat dia. Waliyazubillah, tu antara ringkas-ringkas yang saya sebut pada tuan-tuan. Adapun dalam bahasa Arab tu, saya bawa matan dia daripada kitab Haqaiq An-Tasawuf, yang mana maksudnya samalah tuan-tuan sekalian. Baik, yang ketiganya menghidupkan hati yang mati. Ya, salah satu daripada perkara yang pelik berlaku dalam hati kita ni tuan-tuan, dia boleh mati, dia boleh keras, dia boleh lalai, dia boleh lupa. Dan salah satunya yang paling bahayanya ialah bila mana hati itu mati. Hati ini tempat rasa. Ya, rasa gerun pada Allah, rasa harap pada Allah, rasa khusyuk kepada Allah. Maka bila mana dia mati, dia akan hilang segala-galanya. Macam mana nak menghidupkan kembali hati yang mati? Ialah ingat Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Kemudian mengingatkan hati yang lalai. Samalah apa sebut tadi. Menguatkan hati yang lemah. Ya, kadang-kadang hati kita tuan-tuan letih, lesu. Ya, ada orang ni badan dia letih, tapi hati dia kuat. Contoh macam tuan-tuan Haji ni. Oleh kerana hati itu hati yang berzikir, hati yang kuat, sampai ke surau, ya, walaupun dalam keadaan berjalan perlahan, sembahyang pula atas kursi contohnya, tapi ada orang ni tuan-tuan hati dia lemah, badan dia kuat. Abang-abang sadar ke apa? Yang angkat berat tuan-tuan, dia boleh angkat besi 40 kilo, 100 kilo, ya, tapi jiwa dia lemah. Kenapa? Jiwa yang lalai daripada Allah, tak mampu nak bawa diri dia ke rumah Allah untuk baca Quran, untuk bangun malam, berat bagi dia. Kenapa? Hati dia lemah. Bagaimana nak memberi kekuatan pada hati? Ialah berzikir pada Allah. Ada satu dulu saya masa di Yaman dulu, ada hafal wasiat. Hafal tu banyak, ingatnya dah tak ada tuan-tuan.
Antaranya ialah disebutnya wadhkur ilahaka la tufarikuh. Ya. Dia kadang-kadang dia baca dalam keadaan berqasidah lah. Wadhkur ilahaka, hendaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu, wala tufariku, jangan sekali-kali engkau melupainya. Innama dzikru, kerana sesungguhnya zikir itu kal sultan fil qurabi, seumpama kekuatan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Dia sultan ni sesuatu yang boleh menguasai hati kita dan memberi kekuatan kepada diri kita. Fil qurabi, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia baca wasiyati laka ya zal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna sami minar rutabi wadhkur ilahaka la tufaru wadhkur ilahaka la tufarikuhu. Itu cara baca masa belajar dulu lah tuan-tuan. Sebab tu hafal 100 bait, 1000 bait tu boleh hafal sebab kita baca dengan cara macam tu. Kalau baca dengan saya baca tadi, hafal 10, lupa yang 10 tu hafal. Tu salah satunya lah apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah zikir ini dia memberi sumber kekuatan kepada jiwa dalam kita. Baik, kemudian menenangkan hati yang resah, dan 1001 kebaikan dia tersurat dan tersirat di sebalik zikir. Hati ni kadang-kadang dia risau, kadang-kadang dia resah. Hati ni nak kena tenang, dan tenang ni hanya Allah yang akan menurunkan ketenangan. Tuan-tuan masih ingat lagi ya, kalau ada kita baca dalam sebelum daripada ini, saya ingatkan balik pada tuan-tuan ya. Ada satu ayat dalam surah Al-Fath ayat 4. Surah Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinah. Dialah Allah Tuhan yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, dan ketenangan itu diturunkan di dalam hati-hati orang yang beriman. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita baca ayat ni, orang yang tidak Islam ni, orang kafir ni, hati dia tak tenang. Dia happy, nampak zahir lah tuan-tuan, dia happy, dia gembira, dia berhibur, mati-matian dia berhibur, dia buat sesuatu untuk memberi ketenangan. Hakikatnya yang akan memberi ketenangan ni Allah, kerana ketenangan itu milik Allah. Huwa, dialah Allah, allazi, Tuhan yang anzala, yang telah menurunkan, as-sakinah, ketenangan. Ketenangan yang telah Allah turunkan tu di mana? Fi qulub, di dalam hati-hati. Hati siapa? Al-mu'minin, hati orang mukmin. Allah tak akan turunkan ketenangan dalam hati orang kafir. Sebaliknya orang kafir ni, Allah akan turunkan ar-ru'b. Ulama menyebut dalam hati orang kafir ni ada perkataan ar-ru'bu ataupun al-mar'ub, gelisah, gerun, gementar. Inilah tuan-tuan sekalian ya. Allah. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir, saya baca cepat-cepat ni sebab ni dah tajuk akhir dah untuk bab yang ke ni. Saya nak teruskan kepada bab lain lah tuan-tuan. Yang keempat ialah menyelamatkan diri dan hati daripada penyakit paling bahaya, iaitu hati yang lalai daripada Allah. Tuan-tuan, penyakit hati ni yang paling bahaya kata ulama ialah lalai. Dengan lalai itulah dia akan jadi hati yang kufur. Dengan lalai itu dia jadi hati yang takabur. Dengan lalai itu dia jadi hati yang hasad dan sebagainya. Lalai dari Allah. Kalau orang ingat Allah, dia tak akan takabur. Orang ingat Allah, dia tak akan kufur. Orang ingat Allah, dia tak akan hasad. Yang hasad dengki dengan orang ni, dia lupa Allah. Kenapa dia hasad dengki dengan orang tuan-tuan? Sedangkan orang tu dapat sesuatu adalah dari pemberian Allah. Mana ada orang tu dapat dengan keupayaannya? Mana ada manusia la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya sedikit pun pada diri seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu, kekayaannya, segala-galanya, kecuali adalah dari Allah. Maka kalau kita dengki kepada seseorang, berarti kita tak apa? Tak puas hati dengan Allah. Ni yang bahaya. Sebab tu ada surah apa? Surah tu Al-Falaq. Ya, minta berlindung daripada hasid. Wa min syarri hasidin iza hasada. Allah berfirman tuan-tuan dalam suatu bahasa yang cukup memberi peringatan kepada kita. Hasid tu isim fa'il. Ya. Kita minta berlindung dengan Allah, wa min syarri, daripada kejahatan hasid. Hasid ni kita kata hasad. Hasad tu sifat. Hasid orang yang sudah bersifat dengan sifat hasad. Dia panggil isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Pelaku. Kita nak apa?
Orang yang bertindak dengan hasad. Ada orang tuan-tuan, kalau dia nak hasad kat kita, dia tak bertindak dengan sifat hasad tadi, tak ada masalah, ikut dia lah. Dia nak hasad pun, dia duduk rumah dia. Yang kita risau, dia ni hasid. Iza apabila hasada. Hasada ni fi'il. Apa makna fi'il? Dia buat sesuatu hasil daripada hasad itu. Dia akan apa? Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Dia fitnah kita, dia bomoh kita. Itu bahaya hasad. Tapi asalnya hati dia lupa Allah. Kalau hati dia ingat Allah, dia tak akan sekali-kali dengki. Kerana segala yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh manusia, yang dia dengki itu adalah hasil dari pemberian Allah. Baik, paling penting ialah membawa dan menjadikan hati terus hidup mengingati Allah, dan hati hidup bersama dengan Allah. Itu yang dikatakan kepentingan zikir. Yang dalam bahasa Arab tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh baca lah. Yang tu makna dia sama. Cuma itu teks dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa. Okeylah, selesailah tuan-tuan di situ insya-Allah ya. Kita baca tajuk baru malam ni, pembahagian zikir. Baik, pembahagian zikir ni saya tak bacalah perenggan atas tu. Cuma yang banyak membahaskan pembahagian zikir ni ialah Al-Imamul Ghazali. Banyak dia bahas pembahagian zikir dan bagaimana perjalanan zikir, yang kita akan cerita pada ke depan nanti tuan-tuan. Cuma saya terus baca matan dalam bahasa Arab tu. Antara pembahagian zikir tuan-tuan, dia banyak pembahagian. Az-zikru zikran. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali, antaranya ialah zikir itu ada dua pembahagian. Yang pertama, zikrun khalis, zikir yang tulus. Ya, apa makna zikir yang tulus? Bimuwafaqatil qalbi fi sukutin nazar ila ghairillah. Bimuwafaqah, iaitu caranya dengan bersetuju. Muwafaqah ni ialah bersepakat. Muwafaqat nasional. Inilah perkataan dia, perkataan Arab. Tuan-tuan jangan salah faham ni. Asal perkataan Arab, muwafaqah. Jadi bimuwafaqatil qalbi, caranya bagaimana saya dengan tuan-tuan untuk berada pada kedudukan zikir yang khalis, zikir yang tulus, ialah bersetuju, bersepakat ataupun bermuwafaqatnya hati kita fi sukutin nazar, di saat berhentinya dalam memandang ila ghairillah, kepada selain Allah. Tuan-tuan, hati saya, hati tuan-tuan, dia ada mata hati. Dan hati kita sudah bersepakat untuk tidak lagi memandang kepada selain Allah. Sekarang ni tuan-tuan sedang memandang dengan pandangan mata dan juga pandangan hati tuan-tuan. Hati tuan-tuan duduk memandang apa sekarang ni? Duduk fokus kepada apa sekarang ni? Mata ni tak apa dah tuan-tuan sekalian. Duduk tengok dunia, duk tengok Quran, duk tengok masjid, duk tengok bangunan, duk tengok apa anak-anak, tak ada masalah ni. Hati-hati ni. Hati ni tuan-tuan hanya kena memandang Allah. Apa makna memandang Allah? Memandang dengan pandangan mata hati. Sebenarnya tak boleh guna perkataan memandang dalam bahasa Arab. Ya, dia panggil musyahadah, menyaksikan Allah. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, masa baca Quran, sentiasa ada penyaksian terhadap Allah. Terhadap apa? Terhadap kewujudan Allah, terhadap keagungan Allah, terhadap kebesaran Allah, terhadap kesempurnaan Allah, terhadap kasih sayang Allah, rahmat Allah, segala-galanya Allah. Ni dalam hati ni. Maka bila mana hati tuan-tuan sudah menerima keadaan itu, bersepakat, bersetuju dengan keadaan itu, tuan-tuan berada pada kedudukan zikrun khalis, zikir tuan-tuan kepada Allah, betul-betul zikir yang tulus. Tulus ni lawan dia apa ya? Berbelah bahagi ke apa? Ni tulus, betul-betul tulus. Ada bahasa lain ke? Payah juga. Khalis ni boleh juga ikhlas, zikir yang betul-betul ikhlas. Tuan-tuan nak ingat Allah, betul nak ingat Allah. Ikhlas tak ingatan Allah terhadap, ingatan tuan-tuan terhadap Allah, betul-betul ikhlas. Apa buktinya? Tidak ada lagi ingatan itu kepada selain Allah dalam hati. Ada lagi tak benda dalam hati tuan-tuan selain Allah? Tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Ya hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada lagi dalam hatiku kecuali Allah. Ya, ingat kepada Allah, rindu pada Allah, cinta pada Allah, merasai segala-galanya Allah. Gitu tuan. Baik. Yang kedua, zikrun safun. Zikir yang safi, yang suci, yang jernih. Yang suci, jernih. Baik. Bagaimana caranya atau keadaannya? Bifana'il himmah. Caranya dengan hilangnya keinginan anil zikri, jauh daripada zikir. Bahasa Arab kalau ada an, maknanya tidak, hati ini
tidak lagi mahu hilang ingatan kepada Allah. Ya, tak nak lagi. Sebab hati ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam sembahyang pun hilang ingatan kepada Allah. Lalai, nama dia lalai. Hilang ingatan ni bahaya sikit bahasa Melayu. Hilang ingatan. Tuan-tuan. Lalai. Itu bahasa cantik sikit dalam bahasa Malaysia lah. Ada lagi tak tuan-tuan waktu-waktu sembahyang lalai? Ada. Yang ni zikir tuan-tuan tidak betul-betul jernih dan suci dan bersih. Tidak. Masih bercampur zikir tuan-tuan, maknanya hati tuan-tuan itu masih bercampur dengan ingat Allah dan ingat kepada selain Allah. Yang ini bahaya, terutamanya di waktu sembahyang. Kenapa? Karena di saat ingat Allah itu ada pahala, di saat tak ingat Allah itu tak ada pahala sembahyang kita. Waktu setengah ulama kata bagaimana Allah mengira atau malaikat mengira pahala sembahyang, mengira saat-saat berapa banyak kita khusyuk dan berapa banyak kita lalai. Daripada 3 rakaat, kalau 1 rakaat saja khusyuk, 2 rakaat lagi, maka 2 rakaat lagi tidak khusyuk, tidak ada pahala pada 2 rakaat. Tapi solat itu sah oleh kerana menepati rukun solat yang 13 tu. Okeylah tuan-tuan ya. Ya itu contohlah, contoh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la uhsi sanaan, aku tidak mampu menghitung pujian. La uhsi itu aku tak mampu menghitung. Sanaa pujian, alaika kepadamu wahai Allah, anta kepadamu, kama asnaita ala nafsik, ya sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bagaimana dia mengajar kita memujinya? Dia memuji dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita sebut Alhamdulillah, adakah sama dengan Allah menyebut untuk dirinya? Tidak akan mampu kita sama. Kerana Allah maha memahami dirinya dan mengenali dirinya, maka dia menyebut Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Tetapi kalau kita sebut bahasa yang sama, kita tidak mampu untuk menepati kehendak pujian yang sebenar kepada Allah. Gitulah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan nak puji. Contoh, tuan-tuan nak puji dari sudut macam mana? Adakah bilangan? Kalau tuan-tuan nak puji Allah dari sudut bilangan, agak-agak berapa bilangan tuan-tuan nak puji Allah? 100,000? 100 juta? Berapa agak-agak? Cukup tak? Kalau kita puji Allah juta pujian satu hari, cukup tak dengan kebesaran kemurahan Allah? Cukup tak? Tak. Itu yang Nabi kata, la uhsi sanaan alaika anta, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu, ya, untuk menepati kehendak sebenarnya dirimu. Sebab tu ada malaikat tuan-tuan sekalian, ya. Malaikat ni bila mana dicipta oleh Allah, Allah suruh dia rukuk daripada awal rukuk sampai kiamat. Yang sujud daripada awal sujud sampai kiamat. Akhir sekali dia kata apa? Ma abatta haqqa ibadatik. Wahai Allah, aku tidak menyembahmu dan beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Ya, daripada awal Allah cipta dia rukuk atau dia sujud, daripada mula sampai kiamat nanti, tuan-tuan sekalian, berapa ribu tahun dia sujud. Bila mana sampai kiamat nanti dia akan bangkit, dia akan sebut kepada Allah, aku tidak mampu menunaikan ibadah yang sebenar-benar ibadah kepadamu. Macam mana kita ni yang rukuk 3 saat ni? Rukuk 3 saat, sujud 3 saat. Yang 3 saat tu pun tak boleh nak ingat Allah. Ya, lepas sujud 3 saat, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, bangun-bangun, dekat ketiga ke keempat. Itulah saya dengan tuan-tuan. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah. Okey, selesailah cerita tuan-tuan. Muka surat 64. Yang ni dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasai' Al-Imaniyah, Imam Habib Abdullah Haddad. Beliau bahagikan zikir pada 2. Zikir am dengan zikir khas. Zikir umum dengan zikir khusus. Apakah zikir umum? Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba seperti solat, membaca Al-Quran, istighfar, berselawat, berdoa dan sebagainya, segala ibadah itu adalah zikir. Tapi zikir umum, contoh kita sembahyang tadi, disebut dalam surah Taha, aqimis salata li zikri. Hendaklah kau dirikan solat. Tujuan solat itu li zikri, supaya kamu berzikir kepadaku. Tapi kalau kita terjemah bahasa Malaysia, supaya kamu mengingatiku. Maka solat itu zikir. Baik, Al-Quran, baca Quran. Al-Quran itu zikir, kerana salah satu daripada nama-nama Al-Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Walaupun ulama terjemah Al-Quran, tapi kenapa Al-Quran itu adalah az-zikir? Kerana baca Quran itu adalah berzikir. Tapi zikir umum. Samalah tuan-tuan, istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Ni orang duk sebar video ni tuan-tuan sekalian. Al-Hayya dengan Al-Hayyu. Dua-dua tu betul. Al-Hayya tu sifat kepada Allah. Astaghfirullah tu fi'il dengan fa'il. Allah tu jadi maf'ul bih. Maka Al-Azima jadi sifat. Kalau astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dia panggil ada mubtada' yang mahzuf. Sebab tu ada video-video, kadang-kadang tuan-tuan saya nak buat video kemudian nak sebar, nak kata macam mana ya, jangan menyusahkan orang. Betul ke doktor ya cakap gitu ya? Minta maaf lah ya, biar kita betul-betul dah mahir dalam bidang-bidang berkaitan dengan baca baris ni ya. Sebab ilmu di sana ada ilmu nahu. Nak baca baris dipanggil ilmu nahu. Ilmu nahu ni tuan-tuan, kalau kita belajar, dia ada mazhab Basrah, mazhab Kufah. Dia bukan belajar fiqh saja. Saya bukan kata pandai sangat, tak adalah, cuma pernah lah mengaji di Mesir 6 tahun dalam bidang bahasa Arab ya, perkhususan bahasa Arab. Cuma sebab tu saya suka bila banyak baca Quran. Tapi lebih kita suka baca Quran tu. Kenapa baca baris atas, kenapa baca baris bawah ya, tidak sebarangan Allah nak letak baris atas baris bawah. Ulama dulu alim. Ulama dulu ni tuan-tuan, di Malaysia sendiri pun, di Selangor sendiri pun ada tok-tok guru yang alim. Dulu baca huwal hayyul qayyum aja. Betul doktor ya, daripada dulu. Kemudian tak bising pun dah, kalau dah baca Al-Hayya, baca je lah Al-Hayya. Habis orang sekarang ni dia baru dapat Al-Hayyul Qayyum ni, habis dia kata yang lain salah. Dia pun bacalah. Boleh baca, tapi jangan salahkan orang lain. Kenapa? Ilmu ni luas. Lepas tu kita beringat sangat tuan-tuan sekalian, jangan pernah sekali-kali rasa alim. Orang yang rasa alim, dia tak alim sebenarnya. Lagilah kalau dia tak rasa alim. Betul ya? Yang rasa alim itu pun tak alim. Yang tak rasa alim, memang tak alim lah. Jadi baik nak rasa yang mana? Baik kita rasa kita tak alim ya. Allah pun tak berkira sangat akhirat nanti ya. Allah tengok ni tak rasa alim mana ni. Yalah ya Allah, aku ni taklah alim sangat ya, cuma apa yang ada bolehlah berkongsi sikit. Tapi janganlah buat video kemudian merata sebar, kemudian kita tak kena jawab. Patutnya dia lah yang jawab. Saya bukan apa, anak murid saya tu duk tanya ni, hantar video dalam grup. Habis 5 grup tu ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3, semua tanya apa macam mana ni ya, dua-dua boleh baca. Tapi ialah ilmu nahwu ni tuan-tuan, dia ada mazhab. Dia bagaimana kita belajar fiqh ada khilaf, mazhab itu pun dia ada khilaf. Jangan mazhab Basrah dengan mazhab Kufah. Ada yang baca atas, ada yang baca baris bawah, ada baca baris depan. Bahkan dia ada banyaklah tuan-tuan, dia ada mahzuf. Mahzuf ni dia ada hazaf. Asalnya ada kat situ, dihazaf, dihilangkan. Tapi fungsinya masih ada. Maka dia kena baca baris depan. Jangan pula dalil dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh yang tu. Yang tu bab lain dah tu. Ada orang berhujah, kita kena baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah. Sebab kan kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal. Yang tu lain, yang tu tajuk lain. Yang tu tajuk lain. Okeylah tuan-tuan, setakat itulah ya. Cuma nak bagi tahunya istighfar tadi. Astaghfirullahalazim. Maka siapa yang baca istighfar, dia berzikir kepada Allah. Berselawat pun dia berzikir pada Allah. Sebab tu kalimah selawat ni tuan-tuan, dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan kita yang berselawat, Allah yang berselawat. Cuba terjemah betul-betul. Allahumma, yang tu doa. Allahumma ya Allah. Salli tu fi'il amar. Fi'il amar tu ialah kalau kita yang bawah perintah kepada yang atas, itu bukan perintah, itu permintaan. Fi'il amar kalau daripada atas ke bawah, Allah kepada kita, itu suruhan dan perintah. Tapi guna fi'il amar, guna fi'il amar. Apa makna fi'il amar? Asal terjemahnya kata kerja perintah. Tapi bila mana kita guna perkataan kata kerja perintah untuk Allah, berarti kita minta Allahumma ya Allah salli, selawatlah ala sayyidina Muhammad wasallim, dan sampaikanlah salam. Kita minta dengan Allah. Tapi walau bagaimanapun kita sebut Allah. Kalau sallallahu, yang tu Allah ni fi'il madhi, Allah tu adalah fi'il, Allah fa'il. Sallallahu, Allah sudah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila mana sebut Allah, maka dia adalah zikir. Sama juga berdoa.
Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina, maka itu adalah doa. Baik, yang kedua zikir khusus. Zikir khusus ni tuan-tuan, zikir khusus seperti kalimah yang khusus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain-lain yang tuan-tuan sedia maklum. Baik, ada juga ulama membahagikan zikir kepada zikir hasanat dan zikir kurubat atau zikir darajat. Yang tu ditulis dalam kitab Taharatul Qulub wal Khudu' li Alamil Ghuyub oleh Imam Arif Billah Sidi Abdul Aziz. Zikir ni ada dua, zikir hasanat. Apa makna zikir hasanat? Hasanat tu maknanya zikir yang membawa kebaikan, ganjaran-ganjaran pahala, iaitu sesiapa yang berzikir hanya dengan lisan sahaja, dia akan mendapat ganjaran pahala dan kebaikan. Dia zikir dengan lisan, hati dia lalai. Sebab tak ada ulama, orang tanya, wahai ulama, macam mana keadaan aku ni? Aku berzikir dengan lisan, hati aku lalai. Dia kata teruskan, sekurang-kurangnya ada satu anggotamu sedang ingat Allah. Nampak tuan-tuan sekalian ya? Jadi kalau tuan-tuan sembahyang tak khusyuk ni, macam mana ni? Teruskan sembahyang. Kurang-kurangnya anggota kita sedang rukuk dan sujud pada Allah, walau hati kita entah ke mana. Allah ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Ulama faham keadaan bagaimana Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah. Gitulah. Baik, yang kedua zikir kurubat. Zikir kurubat maknanya zikir yang mendekatkan kita kepada Allah. Ataupun dia juga dinamakan zikir darajat, iaitu zikir yang akan mengangkat kedudukan kerohanian kita di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian ya, apa makna dekat dengan Allah? Hati, iaitu zikir dengan hati yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hati dia bagaimana? Rasa. Tuan-tuan, masalah kita dengan Allah ni sebenarnya rasa. Apa makna iman? Rasa percaya kepada Allah. Apa lagi? Apa makna taqwa? Rasa takut dan gerun kepada Allah. Apa makna tawakal? Rasa berharap kepada Allah. Itu rasa. Jadi dekat dan jarak dekat ni bukan dekat pada jarak ukuran 1 meter, 2 meter, 1 inci, 2 inci, tidak. Tapi dekat dari sudut rasa. Lepas tu saya ingat lagi almarhum Tok Guni Aziz ni, bila mana orang pergi minta solat hajat, biasanya orang tu kenalah sikit. Kenapa solat hajat tu hajat siapa? Tok Guru tanya. Hajat saya lah Tok Guru. Habis tak boleh ke solat sendiri? Buat sendiri? Boleh, cuma Tok Guru lagi dekat dengan Allah. Sedap dia cakap terus kan. Tahu-tahu kita dekat dengan Allah. Maknanya dia lagi dekat sebab dia tahu kita dekat. Tapi kadang-kadang okeylah, baiklah, tapi balik rumah solatlah, buat jugalah. Ya, tuan-tuan, selain daripada kita minta pihak jemaah buat kan, kadang-kadang ada orang minta, ya Haji tolong bagi tahu imam baca solat hajat, yang kita sendiri balik rumah tolong buat jugalah. Ya, sebab masalah sekarang ni, masalah dia kata dia Tok Guru lebih dekat, Pak Imam lebih dekat. Sebenarnya dia juga dekat dengan Allah, atau sebenarnya Allah itu dekat dengan dia. Cuma kenapa dia tidak dekat dengan Allah? Kalau Allah dekat dengan dia, dia juga dekat dengan Allah. Sebenarnya masalah rasa. Dia rasa dah jauh dengan Allah. Itu masalah rasa, masalah dia lah. Bukan masalah Allah. Kan Allah kata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat denganmu nak banding dengan urat lehermu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Ke mana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Mana kita sedang menghadap Allah. Jangan rasa kita dalam sembahyang saja sedang menghadap Allah. Kita pergi ke pasar pun kita sedang menghadap Allah. Kita duduk depan TV pun tuan-tuan kita sedang menghadap Allah. Tuan-tuan pernah membelakangi Allah? Mana ada orang membelakangi Allah? Dia sentiasa berdepan dengan Allah dan sentiasa menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana saja dia menghala, berapa ramai manusia dia menghala ke timur, dia mati jumpa Allah. Dia menghala ke barat, dia mati jumpa Allah. Kerana dia sedang menuju kepada Allah dan sedang berdepan dengan Allah. Gitulah. Jadi persoalan sekarang bukan masalah Allah tu jauh, tidak, dan kita juga tidak. Yang masalahnya adalah rasa. Kenapa? Sebab tidak ada zikir hati. Maka kalau ada zikir hati, maka zikir itu akan dijadikan zikir kurubat, yang rasanya akan sentiasa dekat dengan Allah. Jadi kesimpulan daripada apa yang diperkatakan oleh para ulama ialah perbahasan pembahagian zikir dapat dilihat daripada dua sudut. Kesimpulan daripada tadi kita dapat simpulkan, sudut pertama sudut hati, lisan, yang kedua adalah hati. Yang paling utama sekali dia bermula di sini, lisan atau hati. Kata ulama ialah kalau kita nak pilih yang mana satu, kedua-duanya lagi baik. Kalau kita nak yang mana lebih baik, kedua-duanya baik tuan-tuan. Lisan dengan zikir mesti bersekali, bersama-sama. Tapi kalau lah kita kata ialah
Mulut, lisan ada waktu nak bercakap, ada waktu nak makan, ada waktu dia nak diam. Yang mana nak pilih? Pilih hati. Kerana hati ni tuan-tuan dia akan berterusan. Ni. Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Laju ke hari ni? Tak, okey dah ya. Dia musim PKP ni kena laju tuan-tuan sekalian. Sebab masa nak habis dah. Tinggal berapa minit? 4 minit lagi. Baik, perjalanan zikir hati. Ni kita nak bincang di sini. Muka surat 65. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala daripada sudut membuat gambaran bagaimana bentuk perjalanan zikir. Maka zikir terbahagi kepada 4 bahagian. Dari segi perjalanan dia tuan-tuan. Yang ini penting tuan-tuan supaya kita dapat orang panggil menguasai zikir. Baik, yang pertama zikir dengan lisan sahaja. Tuan-tuan nak zikir apa? Dia gini, kalau kita ada guru, murabbi mursyid, guru dan murabbi mursyid itu akan tentukan zikir pada kita. Sebab zikir ni dia ada fadilat masing-masing. Dia tengok anak murid dia ni jenis yang mana ni. Jenis apa? Malah baca Quran. Ni dia bagi zikir ni. Yang ni malah bangun malam. Ni zikir ni. Dia tahu tuan-tuan sekalian ya. Dia murabbi mursyid ni Allah bagi kelebihan pada dia. Dia panggil kasyaf murid. Kasyaf murid ni dia tahu anak murid dia. Alah macam kita dengan anak-anak lah tuan-tuan. Betul ya? Kita tengok anak ni, ni dia rajin bab ni dia malas sikit. Anak pertama ni baca Quran alhamdulillah. Sembahyang lewat sikit. Biasa tuan-tuan. Dia panggil kasyaf murid. Dia tahu anak murid dia ni, tu yang sekilah apa? Ikan di air. Dah tahu jantan betina. Ni betul lah tu. Dia tengok anak murid dia tahu dah. Ni perangai apa ni? Macam Rasulullah kan? Kan datang berapa banyak sahabat datang jumpa Rasulullah. Tanya amalan apa yang lebih baik. Rasulullah bagi jawapan berbeza-beza. Kerana dia tahu yang ni lain. Okeylah. Pertama sekali zikir lisan. Tuan-tuan. Yang kedua zikir hati berserta lisan secara paksa. Zikir hati secara lisan dengan lisan secara paksa. Kena paksa tuan-tuan. Lisan mudah sikit. Ambil tasbih subhanallah subhanallah. Hati ni kadang dia ikut sekejap dia lari. Dia ikut sekejap dia lari. Maka kena paksa dia ikut apa yang disebut oleh lisan. Lisan sebut subhanallah, dia kena sebut subhanallah. Ataupun lisan sebut subhanallah, dia kena sebut maha suci Allah. Dia nak terjemah pun boleh. Baik, yang ketiga, selepas itu dia akan tahap ketiganya zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Pada ketika tu hati dah mula rasa seronok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang lisan yang ikut dia. Kena paksa, tak payah paksa-paksa dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia begini tuan-tuan. Hati ni dia tak ada harakat dah. Dia cepat, dia laju. Kalau tuan-tuan nak macam tuan-tuan nak baca Quran, kalau tuan-tuan baca Quran dengan hati ni, 1 juzuk boleh dah 10 minit. Baca dengan hati. Itu kena tanya ustaz kita yang hafal Quran. Kalau baca dengan lisan, dia kena ada makhraj, dia kena ada sifat huruf, dia kena ada dengung. Hati tak ada dah diterus. Sama juga rezeki la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia laju. Boleh tuan-tuan sekalian. Ketika tu lisan ikut dia pun tak payah paksa. Yang keempat, tahap yang keempat perjalanan zikir, menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Waktu itu tuan-tuan sekalian, zikir dah ataupun hati dah menguasai zikir. Atau zikir sudah apa? Sudah sebati dengan hati. Pada masa tu tuan-tuan tidur ke, tuan-tuan bangun ke, tuan-tuan bercakap ke, tuan-tuan makan ke, tuan-tuan ketawa ke, tuan-tuan bercakap ke, dia tak akan berhenti dah. Ya kalau Allah cuma saya dengan Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Hasani ni, dia suruh kita zikir Allah. Kerana apa? Kerana zikir Allah ni zikir yang paling ringan di hati. Allah. Dia ringan. Sebab hati ni kadang-kadang dia nak yang dia ring. Tapi kadang-kadang kita duk zikir Allah tu dia pun tukar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita duk la ilaha illallah tu dia tukar. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dia suatu selawat yang paling cepat. Yang saya terima di masa di Yaman dulu, kalau tuan-tuan nak dari segi bilangan, tuan-tuan guna selawat, guna dhamir, jangan guna isim. Bahasa Arab dia ada isim, ada dhamir. Isim kata nama, dhamir kata ganti nama. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ni dia cepat di hati. Okeylah ya, setakat ni dulu dah insya-Allah ya. Ya selebihnya itu saya bahas dalam bahasa Arab akan datang nanti, bagaimana ditulis oleh ulama-ulama perjalanan zikir yang akan berada di hati kita. Hati ni tuan-tuan kalau kita belajar dia ada 7 lapis. Sehingga dia masuk kepada dalam tu. Dipanggil khafa ataupun akhfa.
Sebab tu Allah dalam Quran Allah kata ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu benda yang rahsia dan yang tersembunyi di dalam rahsia itu. Hati jiwa dalam kita. Wallahu alam, setakat itulah tuan-tuan sekalian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina